Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, untuk kelas PDPR kita pagi hari ini kita akan masuk bab pecahan positif dan pecahan negatif 1.1.3 Okey. Rasanya semua dah kenal kan pecahan kan? Pecahan pecahan nombor. Okey, sekarang ni kita ada garis nombor. Okey, sekarang garis nombor yang awak nampak ni sekarang tak ada pecahan kan? Okey, ada nilai kosong, 1, 2, negatif 1, negatif 2. Okey, ni ada integer ni adalah integer. Okey, pecahan kat mana nilai pecahan tu? Dalam garis nombor. Okey, nilai pecahan tu berada di antara, contohnya kalau daripada 0 ke 1, nilai pecahan tu berada di antara 0 dan 1. Okey. So macam mana nak dapatkan pecahan tu? Okey, kalau ni ada dua bahagian kan? Okey. So maknanya 1 tu bahagi dengan 2. Okey, so dapat 1/2. Okey, so selepas 1, okey, maknanya nilai setiap satu bahagian ni adalah 1/2. Awak tambahkan dengan 1/2. So, mana semakin ke kanan, nilai dia akan tambah dengan 1/2. So, 1 tambah 1/2 dapat 1/1/2. Okey, so awak tambahkan ke kanan lagi dapat 1/2 tambah 1/2. So, awak akan dapat 2. Okey, kalau ke kiri pula pun sama. So, semakin ke kiri nilai negatif. Okey, kalau ke kanan awak tambah 1/2. Ke kiri awak tolakkan dengan 1/2. So, ni nilainya negatif 1/2 lah. Okey, semakin ke kiri. So, tolak 1/2 dapat negatif 1. Tolak lagi. Okey, awak akan dapat sini negatif 1/2. Dan seterusnya lah. Okey. Okey. Alright. Okey, contoh untuk garis nombor berikut. Okey, sekarang ni nilai positif dulu. Okey, 0 ke 1. Kita tengok ada berapa bahagian, okey, atau berapa senggat yang ada selepas 0. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 bahagian. So, maknanya dia dah bagi kepada 5 bahagian. So, maknanya setiap senggat ni, okay, mewakili setiap senggat atau setiap bahagian ni mewakili nilai dia 1/5. So, awak tambahkan setiap senggat dengan 1/5. Okey. Jadi ni yang mula-mula 1/5 lah. Okey, so senggat yang kedua tambah lagi dengan 1/5. So 1/5 tambah 1/5 berapa? So awak dah pernah belajar kalau nak pecahan, kalau tambah bawah dia sama kan? Penyebut dia mesti sama. Okey. Okey, jadi 1 tambah 1 2. So dapat 2/5. So terusnya 3/5. Okey, dan next 4/5. So last sekali kalau awak tambahkan 1/5 awak akan dapat 5/5 kan? Okey, 5/5 kalau kecilkan dapat 1. Okey. Okey, tengok seterusnya A. Okey, 0. Okey, 2/7, 7/7 yang dia ada. So sekarang ni kita nak lengkapkan garis nombor tu. Okey. So kotak yang ni kotak yang keberapa? Okey. So 1, 2, 3, 4. So 4/7 lah. So seterusnya 5/7 ni 6/7. 6/7. Okey, 6/7 maknanya setiap bahagian awak tambahkan dengan 1/7. Okey, 1/7. Awak tambahkan. Okey, seterusnya B. Okey, tengok. Okey, 0 ke 1 tengok ada berapa bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, setiap bahagian kita tambahkan dengan 1/9. So, maknanya selepas 0 adalah 1/9. Okey, so tambah lagi 1/9. Dapat 2/9, seterusnya 3/9, seterusnya 4/9, 5/9, 6/9 dan kotak tu adalah nilai dia adalah 7/9. So 8/9 dan last sekali 9/9. So 9/9 kita kecilkan dapat 1. So yang atas ni saya lupa pula. Yang atas ni 7/7. Kalau kecilkan ni kita dapat 1. Okey. Nilai mesti kecilkan sebenarnya.
Nilai jawapan akhir mesti kecilkan. Kalau pecahan mesti kecilkan. Okey, kat sini tengok nilai. Ada tak nilai yang boleh kecilkan? Okey, ada. Iaitu 3/9. 3/9 tu kita kena kecilkan. So, jawapan akhir dia adalah 1/3. So, jawapan akhir inilah yang dapat markah. Okey. Okey, kecilkan. Kecilkan ni mana awak kena bahagikan dengan 3 lah. Okey, awak kena bahagikan dengan 3. Okey. Tu atas dan bawah bagi 3. Okey. Seterusnya. Okey, wakilkan. Okey, sekarang ni tadi wakilkan pada garis nombor. Sekarang ni kita nak, tadi kita belajar penyebut dia tu semua sama, kan? Betul tak? Yang bawah dia semua sama. Okey, kalau yang berbeza macam mana? Okey. So caranya ialah awak kena samakanlah penyebutnya. Okay, kita samakan penyebut. Macam mana cara samakan penyebut? Okey. Penyebut yang ada yang sama 1/4 dengan 3/4. Okey. Biarlah kat situ. Okey. Yang 2 tu kita akan jadikan 4. Okey. Kan? Boleh kan? Kita boleh jadikan 4. Macam mana kita nak jadikan 4? Okey. So maknanya yang 2 tu kita boleh darabkan dengan 2. Okey, darabkan dengan 2. Okey, 1/2 darab 2. Okey, atas pun kena darab dengan 2 lah, kan? Okey, so yang ni pun darabkan dengan 2. Atas pun darabkan dengan 2. So, bila awak darabkan dengan 2, okey, 1/2 darab 2 dapat 2/4. Okey. Negatif 1/2 darab 2 dapat negatif 2/4. So, kita dah dapat bawah dia ni semua sama. Bila sama, senang awak nak susun. Okey? Senang nak susun. Okey. Macam mana nak susun dia? Okey. Kita tahu nombor positif mestinya sebelah kanan, kan? Okey. Nombor negatif sebelah kiri. Okey. Bermula dengan kosong. Okey. So, bermula dengan kosong. Okey, sediakan ada 4 senggat. Kenapa kena ada 4 senggat? Sebab bawah dia 4. So, kita mesti ada 4 bahagian lah. Okey. Okey, so mulakan dengan nilai positif dulu. Okey. Okey, 1/4. 2/4. Okey, sebelah kiri pula negatif 2/4. Negatif 3/4. Okey. So, kalau yang boleh kecilkan macam 2/4 tu, kita boleh kecilkan, kan? Ambil yang asal dia. Kita 1/2. Okey, 1/4. Okey, itu 3/4. Okey, 1/2. Okey. Dapat macam itu. Okey. Okey. So, dia punya nilai, dia punya yang jawapan yang kita nak ni lah. Dah susun. Dah susun yang dia berujuk kepada soalan dia. Okey. Okey. Next. Wakilkan pecahan berikut pada garis nombor. Okey. First, kena buatlah garis nombor, kan? Okey. Tetapi awak tengok juga. Tengok macam mana tadi? Bawah dia tu tak sama, kan? Okey. Macam mana nak samakan dia? Okey. Tapi kat sini kita nampak ada apa? Ada nombor bercampur. Betul tak? Negatif 1, 1/4. Okey. Kalau ada nombor bercampur, kita kena jadikan dia pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar tu dia punya pengangka, iaitu yang atas lebih besar daripada penyebut bawah dia. Yang bawah dia 4. Penyebut bawah, pengangka atas. Okey. So, bila awak dapatkan pecahan tak wajar, dia dapat negatif 5/4. Ingat lagi macam mana? Okay, negatif 1, 1/4 nak tukar kepada pecahan tak wajar. So, awak akan darab bawah 1 darab 4. Okey, lepas tu awak tambahkan dengan 1 yang ke atas. Okey, 1 darab 4 tambah 1, 5. So, dapat 5/4. Okey, negatif tu jangan lupa. Soalan dia memang negatif, kan? Okey, so mana lagi yang nombor bercampur? Okey, ada lagi satu nombor bercampur yang belah sini, kan? Okey, tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. So, dapat negatif 13/8. 1 darab 8, 8. 8 tambah 5, 13. Okey, so dapat 13/8. So, negatif 13/8. Okey. Okey, itu first.
Kalau nampak pecahan bercampur, tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, sekarang tengok dia punya penyebut yang paling besar apa? 8 kan? Okey, 8 penyebut paling besar, okey. Jadi kita perlu jadikan semua penyebut dia 8. Okey, macam mana? Okey. 1/8 yang ada, okey. Okey. Maknanya, yang lain kita nak jadikan dia 8, kita darabkan dengan jadikan penyebut lain 8 juga. So kalau yang tengah-tengah ni 1/2, darab dengan apa? Darabkan dengan 4. Atas pun kena darab dengan 4 lah. Okey. Negatif 3/4 nak jadikan dia penyebut dia 8. Darab dengan apa? 4 darab 2. Atas pun kena darab dengan 2. So dapat apa? Dapat negatif 6/8. Okey, lagi? Negatif 5/4. Tukarkan kepada penyebut 8. So awak kena darabkan dengan 2. Bila awak darabkan dengan 2, darab dengan 2, negatif 5 darab 2, 10, 4 darab 2, 8. Darabkan. Ni 38 memang dah 8 kan penyebut dia. Lagi. Negatif 38 pun memang dah 8. Sambung yang seterusnya. Semua kita dah jadikan 8 kan? Tengok. Semua dah 8. Bawah dia. Sini pun dah 8. Lepas tu baru kita buat dia punya. Kita tulislah elok-elok. Kalau mengikut tertib menaik. Tertib menaik maknanya daripada apa? Daripada nilai paling kecil ke nilai paling besar. Nilai paling kecil kat sini ialah nilai yang nombor negatif lah. Nombor negatif kepada nombor yang paling besar, nombor positif. Tertib menaik. Jadi dia tertib menaik. Nilai yang paling kecil negatif 13/8. Awak tengok yang atas dia lah pula. Awak dah belajar integer negatif positif kan? Tengok yang nombor yang atas dia ni. Yang paling kecil negatif 13. Lepas tu negatif 10. Negatif 6. Negatif 3. Lepas tu 0. Lepas tu 1. Positifnya 1/8. Lepas tu 4/8. Nombor 1. Saya dah sebut tadi. Itu dia punya susunan dia. Lepas tu jawapan akhir awak kena ambil pada soalan balik lah. Daripada soalan balik, yang tadi yang ni kan kita dah tukar kepada pecahan tak wajar. So asal dia daripada pecahan bercampur kan. So awak tukar balik kepada pecahan bercampur. So dapat negatif 1/5/8. Nanti saya akan demo macam mana menggunakan kalkulator. So saya akan tambah dalam video. So yang 10/8 pecahan tak wajar, tukar balik pada pecahan bercampur, ataupun awak ambil balik soalan yang asal dia. Nombor yang asal yang sebelum awak tukar kepada pecahan tak wajar. So susun balik. Sekejap. Yang mana yang boleh kecilkan ada tak? Yang boleh kecilkan. Yang ni nilai yang ni boleh kecilkan lagi kan? Yang ni pun boleh kecilkan lagi. So kecilkan 6 bahagi berapa? 6 bahagi 2 lah. 8 pun boleh kecilkan lah. Bagi 2 ini pun boleh kecilkan lagi. Bagi 2. So dapat negatif 3/4 dan 1/2. Ni sebenarnya daripada soalan yang asal lah. Soalan yang asal tapi kita dah susun mengikut tertib menaik.